Apa dikelik di dalam raga? Apa dikelik sayang di dalam raga? Ini macam bentuk ayam kan? Ayam lah tu. Kan? Ada kangsa tu tak ada? Ha? Asa tak ada. Tak ada ayam. Hidupkan bagi anda. Kita dah apa? Ayam berkokok. Berkokok pagi ni. Tadi kita lihat tarian apa tadi? Tarian ayam didik. Apa pun selamat pagi. Salam sejahtera buat semua penonton Malaysia hari ini. Bertemakan kami berdua di sini. Double F. Fadli dan Fariha kan. 20 Oktober 2021. 13 Rabiul Awal. 1443 Hijriah. Yes. Apa khabar semua? Sihat? Tapi pagi tadi Fariha sempat berborak dengan saya. Dia kata dia bangun pagi dalam keadaan yang best, ceria. Lepas tu dia nak keluar ke studio, dia nampak satu pemandangan yang indah. Saya ingatkan Fariha nampak ada siapa-siapa ke yang indah, bukan? Tak, dia pemandangan yang luar biasa juga. Hari ini banyak benda luar biasa kita nak kongsi. Okey, apa dia tu? Keluar sebab rumah saya depan tu sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi pagi tadi saya macam piaga sekolah dah buka. Ada kereta. Lepas tu sekolah rendah tu mungkin budak prasekolah sebab dia pakai baju tracksuit dan juga t-shirt putih. Betul. Sebelah tu sekolah menengah, guru-guru kat depan tu dah menunggu. Cek suhu dan sebagainya. Sebab selama kan dah masuk fasa 4. Jadi adik-adik kita dah mula persekolahan. Mungkin giliran tu yang telah diarahkan. Jadi mungkin itu adalah kumpulan yang pertama harus berada di sekolah secara berdepanlah dengan guru. Jadi adik-adik semua selamat kembali ke sekolah. Okey, bolehlah jumpa dengan kawan-kawan tapi kena patuhi SOP. Okey, kita dah cakap, yalah semalam kan cuti Modul Rasul dan ramai di antara kita yang mungkin mengambil kesempatan pulang ke kampung ke ataupun yang bercuti dan sebagainya. Kalau dilihat di aliran trafik, kalau Fariha yang dah pun berjalan ke selatan, nampak keadaan jalan raya cantik kan? Cantik ya. Tapi semalam jam kan? Semalam biasalah orang daripada luar nak balik ke KL jam sikitlah kan. Walaupun hari ini kita dah pun memulakan hari yang baru. Jadi kita harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat, bersemangat pada pagi ini. Okey, 1 jam kita bersiaran pada hari ini. Tadi kita dah pun tengok tarian ayam didik. Itu akan kami bawakan nanti di penghujung nanti di MHI. Okey, kita nak mulakan apa nanti? Uniknya tarian tu sebab 3 orang sahabat ni. Dia luangkan masa yang ketika PKP tu menari, buat video sebagainya. Jadi mereka ni dulu pernah belajar sekali ke USM. Okey. Jadi macam mana dia memperkenalkan tarian-tarian rakyat ni ikut-ikut negeri ini melalui rakaman video mereka. Jadi itu katanya video mereka ni mendapat sambutan juga. Berjuta orang tengok kan? Lebih kurang 2 juta kan kat TikTok kan? Tarian ayam didik tu kan? Betul. Ayam didik ni adalah tarian rakyat dari Perlis. Dan difahamkan 3 anak muda ni bukan sahaja boleh menari tarian rakyat dari negeri Perlis, malahan di setiap negeri lah, Zapin pun boleh dan sebagainya. Tapi ada juga yang cakap ni muda-muda ni kan, takkanlah tak tahu tarian moden. Mereka ni tahu juga tarian moden, tapi mereka nak mengekalkan tarian tradisional ini untuk anak-anak bangsa kita nanti. Cakap pasal anak muda ni, anak muda kita sekarang ni selain bertarian, terfikir tak tentang hari tua kita, simpanan kita nanti, bersara nanti macam mana simpanan? Awak terfikir tak bahawa nanti kalau saya umur saya nak bersara, ada visi dan misi macam saya umur 40 saya nak bersara? Ada tak? Ke macam kita menanti saat okeylah nanti umur 60 65 bersara lah, tapi bila kita dah umur macam tu, adakah kita punya kewangan kita, keadaan kewangan kita itu mencukupi, dan adakah pada usia itu kita betul-betul tak perlu dah bekerja lagi sebab dah kewangan tu dah cukup? Adakah kita betul-betul yakin? Ya, betul. Sebab kalau bercakap tentang kewangan di waktu usia emas nanti, tua ni, kadang ada di antara kita yang rasa macam tak apalah, kita ada duit SP. Mungkin pemikiran mereka berfikir macam tu, dan apabila mereka ni mendapat duit secara bulanan ini, mereka rasakan duit bulanan ini adalah duit untuk mereka ni nak membeli macam-macam. Membayar komitmen dan sebagainya, dan setiap bulan duit yang kita dapat setiap bulan tu kan ada potongan KWSP kan. Mereka rasakan bahawa duit yang untuk KWSP tu adalah untuk di hari tu nanti, di hari persaraan. Tapi pencaturan itu haruslah bijak. Betul. Fadli cakap pasal KWSP kan. Satu benda saya nak tambah. Tadi saya baca ada 46% daripada pencarung KWSP bawah umur 55 tahun ya. Maknanya kalau ikut jumlah 46% tu 58 juta pencarung KWSP ini yang ada bawah akaun satu tu ada 10,000. Bawah 10,000. Bawah 10,000. Dalam akaun satu. Bayangkan, jadi kita nak bincangkan juga nanti berkenaan dengan ini. Betul. Kan macam mana sejauh mana kita boleh menyimpan dalam persediaan kita untuk simpanan hari tua kita. Ya, betul. Itu akan kami bawakan nanti bersama dengan pakar kewangan kita nanti. Dan kita juga akan bawakan yang menarik di MHI pada hari ini. Fariha seorang yang berbakat dalam lukisan tak?
Tiba-tiba pusing. Apa gabung dengan bakat melukis? Yeah. Saya tak pandai lukis. Saya melukis saya tak pandai, tapi saya ada bakat mewarna. Oh, kayaknya kalau warna cantik Saya ada benda tu. Tapi kalau saya melukis, saya tak berapa pandai. Apatah lagi potret muka orang. Yes, berubah. Nama individu ini adalah Jeffrey Dean. Dia bukan sekadar boleh melukis wajah potret seseorang saja. Tapi nampak tak? 2 orang serentak. Dalam wow. Nampak tak? Guna hanger jadi, Faria. Pakai hanger. Hanger selalu ni mak saya dulu sesah je kalau tak mengaji. Baik, tapi ini menggunakan antara medium yang menggunakan media sosial sebagai medium mereka, memperlihatkan bagaimana teknik yang diguna pakai. Itu baru penyangkut baju. Ada yang pelbagai lagi digunakan. Senduk mak kat dapur pun boleh hilang. Kalau hilang, itulah Jeffrey yang ambil. Tapi memang tak ambil lah, bakat lah. Dan sebelum saya mengenali individu ni, sebenarnya saya macam tak terfikir sebenarnya. Kan? Dalam satu potret wajah lakaran tu, kan boleh buat serentak dan wajahnya berbeza-beza tau. Kalau kita ingat, contohlah kita lukis gambar Datuk Seri Siti Nurhaliza, kita ingatkan lukis keluar gambar satu je, tak muka satu je, tapi boleh pula di sebelah tu gambar Allahyarham Datuk Seri Haji Asyad pula. Nanti kita nak kongsikan bagaimana bakat luar biasa ini ada pada Jeffrey dan mungkin kaedah-kaedah teknikal ke dalam seni lukisan kan. Itu yang kita akan kongsikan. Baik. Sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita nak bagi laluan, nak tengok juga paparan video ini. Ini berkenaan dengan laporan semalam kan kita Maulid Rasul. Alhamdulillah. Jadi ini antara aktiviti untuk mengimarkan lagi Maulid Rasul. Program Paroi berselawat sempena Maulid Rasul. Sama-sama kita saksikan. Penurunan kes COVID-19 menyaksikan banyak negeri mula beralih ke fasa 3 dan 4 dalam pelan pemulihan negara. Sektor ekonomi mula dibuka dan banyak penganjuran aktiviti kemasyarakatan dibenarkan. Di Kampung Paroi Seremban, kelonggaran yang diberikan kerajaan membolehkan mereka menganjurkan aktiviti sempena sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah. Terima kasihlah kepada pihak kerajaan dan bersyukur kepada Allah SWT kerana ditakdirkan pandemik COVID-19 ini semakin menurun dan terkawal. Bersyukur. Dan selepas ini bolehlah kami buat beberapa program-program yang tertangguh. Program dianjurkan oleh Belia Warisan Paroi dengan kerjasama Pertubuhan Seni Silat Tanah Baru Cimandi dan juga kumpulan muzik Punk 5. Mereka kemudiannya berarak ke sekeliling kampung dengan alunan selawat dan lagu memuji junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya syukur pada Tuhan kerana selama kini kita tidak dapat menyambut Maulid Rasul kerana menjaga SOP yang ketat kan. Demi untuk menjaga kesejahteraan dan kesihatan ramailah. Tapi hari ini kita dah boleh bersama walaupun tak dapat buat ramai, tetapi setidak-tidaknya Maulid Rasul ini dapat kita sambut dan dapat kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sangat terharu, rasa nak menangis pun ada kan sambil kita memuji kebesaran Allah, kita memuji baginda Rasulullah, kita dapat balik nikmat bersilaturahim itu sesama kita di kampung ini. Syukur, alhamdulillah. Walaupun hanya majlis ringkas, namun bagi penduduk kampung, penganjuran acara sebegini amat penting buat mereka. Secara tidak langsung, dapat mengukuhkan kembali ukhuwah yang agak renggang ekoran pandemik COVID-19 yang tidak membenarkan sebarang aktiviti sosial diadakan. Mengubat rindu lah sebenarnya kan. Antara acara memerahkan tadi salah seorang pakcik tu kata dah lama tak dapat sambut Maulid Rasul kan disebabkan oleh PKP. Saya teringatlah kalau tengok macam paparan tadi kan. Saya teringat dulu masa saya kecil mahaban dari rumah ke rumah. Macam tu best seronok kan. Kali ini kita lihat sambutan Maulid Rasul ni diraikan bukan sahaja di Paroi malahan di serata tempat lah. Dalam pada kita ni nak mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Okey.
Kita nak bercakap tentang seni lukis ini. Ya. Ini bakat yang luar biasa ni. Adakah bakat ni sebenarnya dari lahir memang dah ada bakat ataupun kita kena belajar seni lukis ni, Faria? Mungkin antara duanya kan. Baik, nanti kita nak bercakap dengan individu luar biasa ini tentang luar biasa ni. seni lukisan serentak. Tapi apapun, kita saksikan dulu paparan video ini antara aksi beliau menyiapkan lukisan yang beliau mempunyai kreativiti tersendiri tu. Sama-sama kita saksikan. Yes, let's go. Respect lah, saya terkesima lah. Kan? First, pertama sekali saya lihat namanya Jeffrey Dane. Nama pun nama artis. Jeffrey Dane, artis kan. Tapi bila kita tengok lukisan tu, siapa boleh buat macam tu kan? Itu baru 2. Difahamkan baru-baru ni ada 6 gambar serentak. Baik, kita terus bersama dengan Jeffrey Dane Sulaiman di Sabah. Selamat pagi, Jeffrey. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jeffrey, ya Allah, kami semua kagum kat sini. Kami daripada tadi, macam mana dia buat? Macam mana dia buat mata tu? Tapi kan mata kita kan sebelah besar, sebelah kecil. Orang lain tak mata tak sama. Tapi macam mana Jeffrey? Bermulanya bakat seni lukisan serentak ni, Jeffrey mulakan. Sebenarnya kalau bakat ni sebenarnya mula dari sekolah rendah lagi sampai sekolah menengah sebenarnya. Kalau yang lukisan secara serentak ni, dulu saya pernah buat 4 figura. 4 figura hanyalah sebagai eksperimen dan saya tidak hantar mana-mana media sosial kerana saya anggap ini adalah sebagai satu uji kaji saya yang seperti ini. Kemudian sampailah satu masa saya dapat inspirasi daripada satu grup, iaitu grup lukis. Yang mana di sana saya telah menghasilkan lukisan Siti Nurhaliza dan juga arwah Sudirman. Bercakap tadi Jeffrey Dane ada cakap tentang uji kaji kan. Uji kaji tu ambil masa berapa lama dan saya nak tahulah macam mana boleh kita nak lukis satu figura ini, kita fokus pada satu figura ini. Tapi macam mana yang di sebelah lain tu boleh dapat gambar yang orang lain tu? Macam mana tu kita nak belajar? Kaedah apa dia guna pakai ni? Kaedahnya sebenarnya dia mudah tapi mencabar. Macam tu. Berapa lama masa yang diambil diuji ni yang saya tanya tadi? Dalam 1 jam 20 minit, tidak lari 1 jam lah. 1 jam tu 2 figura atau 4 figura? Yang dua-dua sama juga. 4 figura pun 1 jam juga, 1 jam lebih. Yang 2 figura pun 1 jam lebih juga. Bakat ni bergantung kepada bentuk wajah. Bakat ni macam mana dikesan? Tadi kata daripada sekolah rendah kan? Memang dari kecil ke? Memang mak ayah memang berbakat dalam seni lukis ni ke? Atau macam mana? Sebenarnya waktu sekolah rendah dulu saya terikut-ikut abang saya yang suka melukis. Dia ni peminat majalah-majalah lawak seperti Ujang, Gila-Gila. Start dari sanalah saya mula minatlah melukis sampai sekolah menengah. Bila kita tengok aksi Jeffrey ni melukis kan dengan menggunakan ini senduk pula. Dia dia kena ada satu ukuran atau kiraan jarak ke, kena sama ke macam mana? Lebih kepada teknikalnya. Mula-mula saya fikir memang sama rata, tapi hakikatnya
tidak sama rata pun tidak apa. Yang dia bengkok ke sana ke sini pun boleh juga sebenarnya. Teknik dia sebenarnya kita pancing audien tuh bermula daripada biji mata, kita lukis serentak, kemudian terpulanglah kita buat kiri kanan secara bergiliran. Itu teknik dia sebenarnya. Oh, ni nampak ni gambar ni cantik ni Anwar Zain. Tapi saya masih tak boleh menerima lah kenyataan which is that macam macam kita tahu kan antara gambar Anwar Zain dan juga Zain Azin. Laki perempuan? Adik-beradik ni. Sebab mata Anwar Zain dia macam lebih sipit sikit, Zain Azin macam buntung sikit. Biji mata. Kan? Jadi biji sebab mata. Jadi bagaimana nak sebab sebelah je yang bergerak. Yang biji mata tu dia tetap sama. Biji mata, tapi kalau yang saiz mata tu itu kita buat kiri, kemudian kita alih kanan, kiri, kanan. Yang mencabarnya di sini bagaimana kita kawal lukisan tu dengan jarak jauh. Itu yang susah sikit lah, agak mencabar. Okey. Right. Tadi kita dah lihat satu VT ataupun paparan aksi Jeffrey Dane tadi kan. Okey, kita ada satu lagi video ni dan saya percaya anda pasti teruja dengan kompilasi video ini. Jom kita saksikan. Terima kasih, Jeffrey. Surprise. Kami pun tak tahu ni. Kami pun tak tahu. Sumpah. Okey. Wow, terima kasih. Ini kejutan. Saya perasan waktu tak mata tu, saya perasan mata awak. Oh mata saya? Saya tak perasan mata saya. Saya perasan, ni macam mata Fred. Nampak tak? Sebab saya memang kalau tengok orang, saya terus tengok mata. Okey. Itu yang jatuh ke hati tu. Okey, baik. Berapa lukisan tu nak bayar? Okey, ada kata kalau ramai di antara kita yang rasa macam berminat kan? Nak dapatkan khidmat daripada awak sendiri, penghasilan macam ni, karya yang cantik begini. Macam mana caranya? Jeffrey Dane. Okey, sebenarnya lukis secara serentak ni saya hanyalah sekadar konten dan hanyalah sekadar eksperimen. Saya tidak jual sebenarnya, tapi kalau ada yang berminat, saya boleh buat juga, tapi bukan dalam bentuk lukisan, hanya dalam bentuk video. Ya. Nanti masuklah pertandingan kan? Wakil Malaysia ini best ni. Memang boleh. Betul. Jeffrey, lama ni. Kita nak kawan dengan awak juga. Kongsilah Instagram, Facebook, YouTube ke, TikTok ke. InsyaAllah ada. Okey. Boleh pergi ke Instagram saya iaitu Jeffrey Dane Jeff. Facebook Jeffrey Dane Jeff. Page Jeff Art dan YouTube saya Jeff Art. Okey, cari saja Jeff Art. Ada TikTok. TikTok Jeff Art 06. Okey, alright. Nanti gambar saya dengan Fariha jangan lupa letak dekat media sosial awak. Jeffrey, terima kasih banyak Terima kasih. di atas perkongsian ini. Moga baju jaya menghasilkan lebih banyak lagi seni-seni kreatif lukisan potret ini. Tahniah. Okey, itu dia Jeffrey Dane. Nampak tak? Dalam masa beberapa minit saja dia boleh buat 2 potret tu. Bayangkan, itu bakat luar biasa tu. Terima kasihlah penerbit luar biasa juga kejutan hari ini. Surprise. Baik, kita dah berehat seketika. Sekembali nanti kita nak berbicara ini lebih serius lah berkenaan dengan apakah kesediaan kita untuk simpanan hari tua. Betul. Adakah simpanan kita ni cukup sampai ke hari tua? Sebentar lagi pastinya di Malaysia Hari ini.
Hendak seribu daya, tak nak seribu dalih. Berpegang kepada pepatah Melayu itu, Muhammad Yusof Hashim, 65, tidak pernah menjadikan kekurangan fizikalnya sebagai alasan untuk berhenti menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Berstatus orang kelainan upaya OKU, sejak tahun 2018, kaki kiri dan satu jari kanan Yusof terpaksa dipotong akibat penyakit kencing manis. Walaupun dengan keadaan fizikal yang kurang sempurna, Yusof masih kuat membanting tulang menjalankan perniagaan makanan bersama isterinya, Sharifah Zakaria, 66, demi menampung perbelanjaan keluarga. Memandangkan saya sumber pendapatan saya pencen agak tidak mencukupi, jadi kelangsungan kehidupan saya berniaga. Jadi saya berusaha mendapatkan peluang perniagaan di pasar tani dan di pasar malam untuk mendapatkan sumber pendapatan dan kita punya utility. Duduk di pinggir bandar Kuala Lumpur ni semuanya duit. Jadi kalau nak fikirkan kita ni kesusahan, sampai bila nak habis? Walaupun saya di usia 65 tahun sekarang ni, jadi saya kena berusaha, bersemangat untuk mendapatkan sumber pendapatan walaupun sedikit. Setiap setahun, kalau bazar Ramadan, saya orang pertama yang mohon. Meniaga otak-otak, saya membakar, kemudian putu piring, isteri saya yang buat. Yusof merupakan pesara di bawah syarikat berkaitan kerajaan yang mula bekerja sebelum syarikat diperbadankan dan diswastakan pada tahun 1984. Setelah 33 tahun menabur bakti sebagai pegawai teknik, bapa kepada 4 orang anak ini akhirnya bersara pada tahun 2013 ketika usianya mencecah 56 tahun. Bila dah berpencen, saya pendapatan pencen saya taklah banyak mana. Tapi saya bersyukur Alhamdulillah walaupun sedikit, hanya RM114. Kenaikan ke tahun ke setahun hanya 2%. Sampailah sekarang ni saya dapat RM195. Syukur Alhamdulillah lah kan. Itulah saya kena berusaha untuk menambah pendapatan. Baik, itu antara luahan dan juga pengalaman yang dilalui sendiri Encik Yusof. Ini realiti di Malaysia. Ya. Di usia 65 masih lagi bekerja mencari wang untuk meneruskan kelangsungan hidup. Betul. Antara yang saya nak tekankan di mana pencen tidak mencukupi. Betul. Pencen tidak mencukupi. Kadang-kadang nasib orang tu berbeza-beza Faria, kan. Kalau kita lihat ni di waktu kita ni di usia muda ni, kadang-kadang kita lihat macam kejayaan kawan-kawan kita ni macam dia ni berjaya. Nampak macam banyak duit, tapi di pengakhiran nanti ketika warga usia emas nanti tu macam manakah kita waktu ketika itu, kewangan kita macam mana. Jadi daripada tempoh sekarang ini, waktu ketika kita muda inilah sebenarnya kita harus ada satu perancangan yang kukuh untuk kita menuju ke fasa persaraan nanti. Baik, kita terus saja ingin bersama dengan tetamu kita, Dr. Azizul Azli Ahmad, Brunei Kewangan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Fadli. Ceria, senyum. Selamat pagi Fariha. Pagi-pagi kita cakap pasal wang, perundingan kewangan. Baik, adakah simpanan cukup untuk hari tua? Tadi saya percaya doktor juga dapat menyaksikan antara realiti yang dilalui sendiri Encik Yusof. Saya bila doktor dengar dia cakap pencen tidak mencukupi, tapi saya mesti bersyukur. Cumanya struggle lagi lah doktor untuk mencari sumber pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Bagaimana doktor melihat ini? Mungkin kita dapat saksikan satu episod individu kan. Tapi saya rasa masih ramai lagi yang masih melalui fasa seperti ini di Malaysia.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi MBCI dan semua, Fadli, Faria. Saya rasa ia adalah satu isu yang sangat-sangat bagus untuk kita pertengahkan sekarang. Dan kalau kita tengok daripada kisah Cik Yusof tadi tu, dia adalah satu gambaran holistik juga. Sebenarnya apa yang sedang berlaku dan akan berlaku. Faria, Fadli, kalau kita tengok apatah lagi saya percaya yakin kalau kisah Cik Yusof ni kita perhatikan betul-betul tadi, Cik Yusof sebelum ni dia bekerja dengan agensi separa kerajaan dan sebagainya. Dia adalah pencen walaupun sedikit. Bagaimana dengan orang yang langsung tidak ada pencen, kan? Satu. Yang kedua, yang langsung tidak ada dana simpanan hari tua yang cukup. Itu lagi satu isu tu, kan? Betul. Dan tambah pula kita baru sahaja dalam situasi pandemik yang mana ramai orang baru-baru ni keluarkan duit dan sebagainya, kan. Perkara tu secara peribadilah dia pengajaran untuk kita, Fadli, sebagai lelaki yang handsome ni, pengajaran untuk kita. Ya, betul. Akhirnya kita nak jaga keluarga kita selepas kita bersara dan sebagainya, ya. Dia bukan soal diri kita je. Maknanya dia adalah pengajaran untuk kita. Dan malah kalau kita tengok statistik Faria, kalau kita tengok kita ada data-data yang menunjukkan bahawa sebenarnya simpanan persaraan rakyat Malaysia ni agak membimbangkan, jujurnya. Ya, dengan baru ni kita ada beberapa skim yang boleh keluarkan lagi. Malah kalau kita tengok data KWSP pun kata apa tau, 90%, 90% daripada simpanan hari tua pendana di KWSP ni tidak mencukupi. Ya, dan agak membimbangkanlah perkara itu berlaku. Kalau kita tengok pengunjuran menjelang tahun 2035, Farha, maknanya dia penduduk Malaysia ni pada tahun 2035 yang berusia macam Cik Yusof tu, 65 tahun tu akan melebihi daripada generasi yang berusia 15 tahun. Maksud dia apa? Orang generasi tua ni akan lebih ramai berbanding dengan generasi muda pada tahun 2035. Macam Cik Yusof tu semacam bertuah jugalah sebab satu dapat pencen. Walaupun pencen tak banyak mana tapi masih lagi ada kudrat juga kan bersama dengan isteri untuk membuat perniagaan. Ini bagi kita ni yang sedang melihat Malaysia hari ini ni, mungkin baru sekarang ni macam bau terdetik. Rasa macam tak naklah nanti hari tua macam ni kan. Jadi macam kita umur 20 kan. Macam 20 macam jauh lagi nak 60 tu. Kan. Macam mana nak menabung waktu nak merancang kewangan kita tu sampai ke hari tua nanti tu? Saya suka bila Faria sebut umur 20 tadi tu. Memang betul lah. Saya sebenarnya baru nampak 19 8 bulan Faria tu. Okey. Saya nak berkongsi sedikit lah bila Fadli tanya tu. Sebenarnya saya selalu pesan, saya selalu tulis dalam buku-buku saya pun saya bahas benda ni. Selalu bahagikan kehidupan kita ni kepada 3 fasa. 3 fasa. Apa itu fasa? Maksud dia fasa pertama ialah saya tengok Fadli terus menulis tu. Nampak dia seorang pelajar yang cekap lah. Saya kita sebut dia menulis. Kat student saya pun selalu saya sebut itu. So fasa pertama ialah fasa belajar. Fasa belajar ni maksud dia umur berapa? Biasanya kita akan belajar sampai umur kita 25 tahun tu zaman kita belajar lah. Biasanya begitu. So macam Faria dia baru 19 8 bulan, maknanya dia masih dalam fasa belajar. So fasa belajar ni biasanya Fadli, zaman ni kita tak fikir lagi pasal duit. Perasan ataupun tidak? Waktu ni kita tak fikir sangat pasal duit. Sebab apa? Mak bagi duit, kita ada duit PTPTN, kita belajar ada beasiswa, kita nak duit, call mak. Mak kelengkabut masukkan duit. Sebab kita masih dalam fasa belajar. So kita pergi ke mana dan sebagainya. So fasa kedua, fasa apa? Fasa bekerja. Inilah fasa yang akan tentukan fasa persaraan kita tu nanti betul ataupun akan susah. Apa itu fasa bekerja? Fasa bekerja ni biasanya umur 25 tahun sampai 55 tahun. So saya allocatekan berapa tempoh tu adalah 30 tahun. Fasa ni lah yang akan tentukan apa yang akan berlaku baki lagi waktu persaraan kita. So waktu ni kita kena betul start menabung dengan betul, kita kena start cari instrumen pelaburan apa yang sesuai dengan saya. Macam Fariha dia suka benda-benda yang cantik, apa pelaburan yang bagus untuk dia. Kalau macam Fadli, saya nampak sebagai orang kaya, dia nampak dia suka harta tanah. So dia start melabur dalam harta tanah. So tempoh 30 tahun ini memanfaatkan betul-betul. Maknanya dia waktu bekerja ni, kita tak kisahlah kita suka apa dan sebagainya. Make sure 30 tahun ni kita ada dana 20 tahun. Umur 55, macam tadi yang Cik Yusof cerita tadi tu, umur 55 sampai umur 75, kurang lebih 20 tahun. Sebab kalau kita ikut jangka hayat orang Malaysia ni, lelaki yang handsome macam Fadli, jangka hayat dia kurang lebih 74 tahun. Gadis yang jelita macam Fareha ni, jangka hayat ikut Jabatan Perangkaan adalah 77 tahun.
maksud dia kita ada kurang lebih 20 tahun selepas bersara untuk hidup secara aman damai. So makna dia zaman bekerja tadi pastikan kita ada dana untuk kita hidup dengan aman dan damai yang 20 tahun kemudian. Jadi kenal pasti betul-betul. Saya tak ambil sebab sekarang ni ada mentaliti kata lah, kita dapat gaji, kita tahu nanti tiap bulan dah potong dah KWSP. Maknanya orang hanya bergantung harap kepada dana persaraan tu untuk simpanan KWSP je. Maknanya bagaimana pula individu? Saya rasa kalau nak cakap cukup ke, kalau setakat KWSP je mungkin tak mencukupi, doktor. Jadi bagaimana kita ni sebagai Okey. Very good. Selalu orang bertanya macam ni, Raya. Memang orang akan dia ada macam itulah. Bila dia tengok KWSP akaun 1, akaun 2, ya Allah, dah ada 100,000. Padahal dalam saving dia sendiri dia tak pernah ada banyak tu. Jadi dia kata cukup ni untuk bersara dan sebagainya. Okey. KWSP juga buat satu pelunjuran yang sangat sederhana supaya semua orang at least ada satu dana yang minimum. Sebenarnya cukup tak cukup tu banyak mana yang Farha kata tu kan. Okey, cukup tak cukup tu. Kalaulah kata kita bersara pada usia 55, kita katalah jangka hayat kita lagi 20 tahun, jadi kita akan berakhir hayat pada 75. Mana kita ada 20 tahun. 20 tahun ni kurang lebih kita ada 240 bulan. Kurang lebih lah. Setahun ada 12 bulan, so kita ada 240 bulan. Secara minimum perbelanjaan satu individu lah. Kita menjangkakan kadar dia tu sekarang ialah satu bulan katakanlah RM1,000 saja kita belanja, kita perlukan paling kurang RM240,000. Makna dia untuk kita bersara. So makna dia, kalau Farah tanya tadi, cukup ke tak ni? Okey, rajin-rajin juga semak dengan KWSP. Kalau katalah umur saya sekarang 20 tahun, umur saya 30 tahun, umur saya 40 tahun, berapa banyak dah saving yang saya ada, dan cuba buat pelunjuran menjelang umur 55 tahun, agak-agak simpanan kita tu banyak mana yang akan ada. Dan akan lebih cantik lah, lebih cantik. Kalau selain daripada KWSP yang kita ada, kita tak sentuh dan kita tak jaga tu, kita juga ada beberapa instrumen lain yang kita labur, kita jangkakan by the time kita bersara nanti. Contoh macam Fadli, dia ada banyak rumah, dia tu kaya tu sebenarnya, dia ada banyak rumah. Jadi by the time dia pencen nanti mungkin dia jual rumah-rumah ni dan dia akan dapat value baru. Mungkin dulu sekarang ni waktu dia muda ni dia beli 300,000 je. By the time dia pencen nanti mungkin satu rumah tu dah harga 600,000. So kalau dia ada 3 rumah saja dan 6 kali 3 dah 1.8 juta. So maknanya dia itu adalah juga perkara-perkara yang kita boleh buat daripada sekarang waktu kita muda ni sebenarnya. Ya, okey. Mungkin kita boleh ubah konsep lah. KWSP ni bukan untuk simpan hari tua, tapi di saat kita ni memerlukan mungkin kan. Waktu tak kala endemik sekarang ni kan. Okey, kita ada lebih kurang beberapa minit saja lagi ni. Nasihat yang harus diberikan kepada semua penonton, terdiri pada pelbagai peringkat umur lah. Kita boleh bagi nasihat ni daripada kita ni golongan 20-an ataupun mereka yang nak ke fasa persaraan nanti. Silakan. Okey. Saya pecahkan kepada 4 lah supaya semua orang dapat merasa apa sebenarnya. Nombor 1, kita kena selalu ingat, kita tanya diri kita sekarang umur berapa. Saya selalu pesan, kalau umur 20 sampai umur 25, waktu ni kita mula kerja dan sebagainya, apa yang kita perlu fokus pada usia ni adalah kita kena sediakan kita perlu sediakan dana kecemasan dulu. So dana kecemasan ni kurang lebih 6 bulan gaji. So umur 20 sampai 25. Umur 25 sampai umur 30 apa? Kita kena buat persiapan, belajar menyimpan dan start melabur. Belajar menyimpan dan melabur. Kata kunci dia. Walau bagaimanapun, dalam umur 20 dan 25 ni biasa umur 25 sampai 30 ni biasanya orang dah start nak kahwin. Orang akan tabung duit untuk kahwin, orang tabung duit untuk beli rumah. Okey, kita masukkan sekali. Makna dia dalam tu kita belajar sedikit 10% to 50% melabur umur 25 sampai umur 30. Umur 30 sampai 35 buat apa? 30 dan 35 ni kebanyakan orang biasanya dia dah ada di alam perkahwinan. So bila dah ada dalam alam perkahwinan, rancang betul-betul. Apa yang kita kena rancang? Nombor 1, rancang dengan pasangan kita. Maknanya kita tengok pasangan kita ni, mana okey kita duit untuk tabung anak banyak mana, pelindungan takaful kita kena sediakan sedikit banyak mana dan sebagainya. So umur 30-35. Ini umur yang terbaik. Umur 35 sampai 40 mula fokus untuk dana persaraan. Maknanya dia kita nak labur dekat mana, kita nak beli harta kita, saham apa yang kita nak ada sedikit dan sebagainya. Sebab kita umur 35 sampai umur 55 kita ada at least 20 tahun lagi akan datang. InsyaAllah kita boleh sediakan tabung untuk persaraan kita. Okey. Cukup padat. Ya. Nasihat yang nasihat diberikan oleh Dr. Azizul kepada kita semua. Betul. 4 fasa tu. Jadi kena
Jangan rancang kahwin lain pula. Tak ada lah. Mana dia. Baik. Semua ni. Terima kasih banyak-banyak Ya, Dr. terima kasih. Azizul Azli Ahmad, pembimbing kewangan. Saya suka nama doktor ni, Dr. Azizul Azli Ahmad. Wow. Triple A. Triple A. Okey, terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Sama, terima kasih Fadli, terima kasih Fariha, terima kasih Amir Syai. Moga kita semua bersara dengan sejahtera dan kita semua ada simpanan yang cukup dan baik untuk hari tua kita. InsyaAllah. Amin. Okey, terima kasih doktor. Okey, itu tadi kita dah dengarkan nasihat daripada Dr. Azizul. Cik Yusof pun sebenarnya ada nasihat yang nak diberikan kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Dan selepas itu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita perlu menabung walaupun sedikit, kerana menabung sikit-sikit menjadi bukit. Yang penting sekarang ni keperluan kita masa maknanya berusia lah, ujung berusia ni dari duit simpanan kita boleh untuk membayar ni kos rawatan, kemudian ialah untuk menyara hidup. Okey, cerikan bagi anda bersama dengan kami pastinya di Malaysia hari ini. Hari ini kita banyak nak menyentuh berkenaan dengan generasi muda lah. Generasi muda pagi tadi dah menari untuk kita nak mengangkat tarian tradisional. Lepas tu golongan muda harus ada simpanan untuk ke fasa persaraan nanti. Dan untuk meja medsos ini pun ini untuk golongan muda yang berusia 18 tahun. Kan ramai di antara kita yang macam terfikir kan 18 tahun ni sebenarnya dah boleh mengundi dan sebagainya. Dan ini kata-kata daripada PM kita sendiri yang mana undi 18 kerajaan ingin beri kuasa besar kepada anak muda. Ini yang kami bawakan di dalam meja medsos pada hari ini. Dan antara yang intipatinya adalah kata daripada PM kita, pelaksanaan undi 18 itu membuktikan keyakinan kerajaan kepada anak muda dalam menyertai proses pembangunan negara. Okey. Dan untuk anda juga bahawa anak-anak muda ini harus diberikan perhatian kerana anak-anak muda inilah sebenarnya adalah pelapis untuk masa depan negara. Dan apabila kerajaan dah pun memberikan keistimewaan kepada golongan muda ini, untuk anda yang berusia 18 tahun, anda kena ambil kesempatan inilah. Kita boleh lihat di negara-negara luar sebenarnya, golongan muda inilah sebagai pemangkin untuk memajukan sesebuah negara tersebut. Okey, di masa yang akan datang. Baik, kita nak bersama dengan Fariha. Ini untuk anda semua yang mungkin bercadang nak menunaikan haji ataupun umrah. Terus saja bersama dengan Fariha. Baik. Berkenaan dengan umrah, dengan haji ni, sebenarnya kita nak cakap bersama dengan badal haji umrah ni. Tapi terlebih dahulu, kita nak perkenalkan. Sebelum kita bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan hutang dengan Allah selepas meninggal. Apapun kita saksikan dulu berkenaan dengan Mursyid Al-Haramain Travel and Tours Sdn Bhd. Saksikan. Baik, itu sedikit paparan visualnya. Kita nak terus bersama dengan Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin, Wakil Mursyid Al-Haramain Travel and Tours di TV sekarang ni, skrin secara maya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tadi saya sebut berkenaan dengan tajuk kita hari ini, hutang dengan Allah selepas meninggal, Ustaz. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan hutang dengan Allah selepas meninggal ni, Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Manusia tidak terlepas daripada hutang. Biasa kita berfikirkan tentang hutang sesama manusia, tapi kita jangan lupa ada satu hutang lagi, iaitu hutang dengan Allah selepas kita meninggal. Umumnya hutang dengan Allah ni adalah semayang, puasa, zakat, fidyah, kifarah, nazar, badal haji dan seumpama dengannya. Jadi bagi mereka yang sihat ketika hidup dan berkemampuan misalnya untuk menunaikan haji tapi tidak sempat, sama ada haji ataupun umrah, maka dia sebenarnya dia masih berhutang dengan Allah Ta'ala, maka digalakkan kepada warisnya untuk melakukan badal haji ataupun umrah untuk melunaskan hutang-hutang tersebut. Jadi mungkin juga boleh terangkan berkenaan dengan syarat badal haji dan umrah. Tadi ada disebut tadi kan antara hutang yang ditinggalkan selepas kita meninggal ni. Baik, terima kasih. Bagi badal haji ataupun umrah, dia hanya dapat dilaksanakan oleh pihak yang disahkan tidak mampu melaksanakan haji ataupun umrah menurut syarat.
ketidakmampuan ini ada beberapa perkara. Pertama, kalau orang tu dah meninggal dunia, arwah atuk kita, arwah mak bapak kita yang tak sempat, boleh kita badalkan. Ataupun orang yang sedang dikurung ataupun dipenjara dan seumpama dengannya, ataupun orang yang dihalang daripada keluar untuk menunaikan haji ataupun umrah. Yang keempat, orang yang sedang mengidap penyakit yang tidak mungkin akan sembuh. Dan yang kelima, orang yang mengalami kecacatan fizikal, sebagai contoh cacat penglihatan misalnya, dan dia tidak mampu nak mengadakan seorang pemandu untuk guide dia, jadi dia juga dikira tidak mampu. Dan yang keenam, orang yang telah berusia, warga emas yang tidak mampu untuk melakukan ritual haji ataupun nak travel menempuh perjalanan 10-12 jam. Jadi ketidakmampuan yang disyaratkan ini hendaklah sesuatu yang kita jangka akan berterusan. Dia takkan jadi normal balik. Maka ketika itu, seorang itu wajib untuk melakukan perkara ini. Kalau dia tak mampu juga, barulah dia badalkan atau gantikan. Tapi siapa yang perlu melakukan badal haji dan umrah ni, Ustaz? Baik, pertama sekali kita ada bagikan dua kategori. Pertama, orang yang masih hidup dan orang yang tak mampu nak laksanakan. Contoh OKU yang teruk tadi atau orang sakit. Mereka ni boleh kita laksanakan on behalf kepada mereka, tetapi perlu dapat keizinan daripada tuan punya badan. Dan yang kedua, orang yang sudah meninggal dunia. Yang ini waris boleh uruskan dan tidak perlukan kepada keizinan. Baik, saya rasa mesti ramai yang nak melakukan, nak menunaikan badal haji umrah ni. Saya tahu tadi Ustaz cakap ada yang ahli keluarga kita yang tak kesampaian dan sebagainya. Bagaimana Mursyid Al-Haramain Travel and Tours ni boleh membantu? Baik, terima kasih. Bagi pihak Mursyid Al-Haramain Travel and Tours, kita menawarkan pakej badal umrah dan juga badal haji. Untuk badal umrah, termasuk sekali dengan sekali upah umrah, kita lengkap dengan sijil digital, kita berikan dalam bentuk soft copy, dan kita beri percuma kurma ajwaf 1 kilogram. Semuanya hanya bernilai RM700 sahaja. Tetapi untuk menunaikan badal haji, kita lakukan dengan 1 kali upah haji dan kita buat juga 1 kali upah umrah. Kita tambah lagi sebotol 5 liter air zam-zam, senahkah Al-Quran Waqaf atas nama orang yang tersayang, dan juga kita bekalkan dengan sijil digital ataupun soft copy. Semuanya lengkap dengan hanya RM2,800 sahaja. Sekarang ni kan Ustaz, kan kita tahu kan umrah dah dibuka selepas dibenarkan dan sebagainya. Jadi bagaimana respon setakat ni, Ustaz? Alhamdulillah, respon begitu tinggi sekali daripada kalangan masyarakat kerana sudah pasti Mekah dan Madinah ni satu destinasi yang kita rindui untuk kembali kerana di sana adalah perjalanan peribadi kita. Dapat berjalan melihat kepada makam Nabi, melihat Masjidil Haram dan sebagainya. Jadi kita lihat Alhamdulillah, walaupun kita tahu ada beberapa kos tambahan disebabkan oleh peraturan-peraturan baru di peringkat Arab Saudi, tetapi kita melihat masyarakat kita khusus negara ini tak sabar-sabar lagi untuk berangkat ke Mekah dan Madinah. Mungkin ramai juga tanya kalau kita lakukan badal haji umrah ni, apa Ustaz dia punya kelebihannya, kan? Baik, kita melakukan badal haji ataupun umrah ini adalah sebagai satu tanda kasih sayang kita kepada saudara mara kita yang telah kembali ke rahmatullah. Mereka tak mampu nak pergi buat haji, mungkin mereka meninggal dalam usia yang muda misalnya, adik-adik kita, anak-anak kita yang dah dewasa. Jadi ini sebagai tanda kasih sayang kita melakukan badal haji bagi pihak mereka. Dan sekarang begitu mudah, kita sendiri nak pergi ke sana mungkin ada halangan, maka kita boleh minta satu pihak yang ketiga, iaitu kepada pihak Mursyid Al-Haramain sebagai contoh, untuk melakukan ganti atau badal haji atau umrah ini. Ustaz, bagaimana nak hubungi Mursyid Al-Haramain bagi urusan ni, Ustaz? Baik, kepada tuan-puan para penonton yang berminat untuk menempah badal umrah ataupun badal haji, boleh hubungi kami di talian hotline 011 13 13 9007. Saya ulangi 011 13 13 9007, ataupun lebih mudah sediakan kamera, scan saja QR code yang ada tertera di kaca TV sekarang dan juga save link website untuk kita buat urusan yang seterusnya. Jadi mudah saja buka kamera handphone, tunjukkan ke arah QR code yang sedang dipaparkan, buka saja, terus scan saja atau imbas saja. Dan tuan-tuan puan-puan tak ada masalah, ataupun boleh saja print screen ataupun ambil gambar kepada iklan kita pada pagi ini. Boleh juga ikuti Facebook ataupun Instagram dan tempahlah badal haji ataupun umrah bersama Mursyid Al-Haramain Travel and Tours. Boleh hubungi mereka untuk maklumat lanjut. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Dato' Alauddin Badil Shah Alauddin, Wakil Mursyid Al-Haramain Travel and Tours. Terima kasih di atas perkongsian ini, insya-Allah. Doakan baik dan semoga dipermudahkan segalanya, Ustaz. Terima kasih. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak mengenali keindahan tarian tradisional. Semasa lepas ini di MHI.
Apa dikelik di dalam raga, apa dikelik sayang di dalam raga. Bunga kenanga abang penyeri muka, bunga kenanga abang penyeri muka. Apa dibuat penyeri muka, apa dibuat sayang penyeri muka. Buat memikat abang belahan jiwa, buat memikat abang belahan jiwa. Wow. Lain macam. Baik, kita menyapa mereka bertiga. Hello, Assalamualaikum. Hello, kalian bertiga. Abdul Fattah Abdul Jalil. Saya angkat tangan ya anak-anak. Abdul Fattah Abdul Jalil siapa? Fatah siapa? Okey, bagus. Hasbullah Hashim. Tengah-tengah siapa? Saya. Okey, bagus. Muhammad Firdaus Zulkifli. Ini dia mereka bertiga rakan seperjuangan pernah menjadi penari dulu di masa menuntut di universiti. Itulah dia. Okey, tadi kita dah tengok tadi tarian ayam didik. Ayam didik. Dan sebenarnya banyak dah tarian-tarian yang kalian dah pun kayaknya macam dah pandailah menari kan. Okey, secara keseluruhannya tarian tradisional ni dah berapa banyak jenis tarian dah yang kalian dah pun kiranya dah pandailah menari ni? Berapa banyak? Dia setiap negeri tu dia ada tarian tradisi dia sendirilah. Okey. So kalau tradisinya kalau macam ayam didik sendiri dari Perlis. So apa yang kami nak buat hari ini adalah tarian rakyat dari Terengganu. Tarian soksek ni nanti, soksek kan? Betul. Okey, nanti. Sebab maknanya kalian ni mengkaji tarian-tarian rakyat. Betul. Jadi bagaimana idea itu datang macam apa kata kita perkenalkan tarian rakyat kepada orang lain melalui TikTok dan sebagainya. Siapa punya idea ni? Cuba angkat tangan anak. Cikgu nak tengok. Kami lah. Okey, apa istimewanya kalau kita ni mengekalkan tarian tradisional ni berbanding dengan tarian-tarian moden yang dah banyak sekarang ni? Siapa? Okay. Fatah. Tarian tradisi sebenarnya ada banyak. Orang dah tahu kan macam ada zapin, inang, joget asli. Tapi itu macam terlalu klise orang tu buat lah. So apa yang kami cuba sampaikan, kami ketengahkan tarian rakyat. Tarian rakyat tu dia memang tarian original negeri tu sendiri. So macam pengaruh dari segi macam masyarakat Kedah macam mana dia, Terengganu macam mana. So lebih betul. Okey, saya ada tengok tau yang kalian menari anak didik tu. Saya perhati je ada seorang tu nak langgak bergoyang dah Tiada lampu. Tapi saya tak tahu dia kata sebab dekat kipas tu nak dekat juga kan kat atas tu. Berapa kali kalian berlatih itu nak dapat betul-betul kot ada yang tersadung kat kapet ke apa ke? Takkan tak pernah lah. Takkan tak pernah tersadung. Tapi kalau nak praktis untuk tarian macam tu mostly sehari je, setengah hari macam tu. Cari jom, boy. Kalau kena kat kita, mai. Okey, dalam banyak-banyak tarian rakyat yang dah pun ditarikan, tarian rakyat negeri mana yang paling susah? Yang banyak step dia. Piring kot. Tarian Negeri Sembilan. Oh ya? Apa susahnya? Tarian piring. Tarian piring. Tarian piring. Kalian ada Perlis kan? Piring dan Negeri Sembilan, Faria. Tak, bukan soalan saya. Asal. Kalian dari Perlis kan? Bukan kan dari Penang. Anak mami. Anak mami ke? Anak mami. Kalau anak mami, okey. Selain daripada Boria tu, nak tahu. Kalau Penang apa tarian rakyat dia? Ada lain tak? Jogi, tarian jogi. Combi? Jogi. Tarian jogging? Jogging? Bukan joget. Jogi nama dia. Jogi. Tunjuk sikit. Macam mana? Seorang tunjuk. Macam mana? 7, 8. Ini kena pakai barang kembang weh. Baru boleh. Tak ada dapat kosong. Dia kepala lah. Macam tu lah. Oh, ya. Baru tahu sebab sampai kita cuma tahu kalau Penang, Boria kan. Yang tu patut. Kalian ada buat juga ke dalam TikTok? TikTok belum lagi. Kena buat. Lagi orang nak tanya-tanya tak boleh tidur malam sekejap lagi. Okey, nak tanyalah kepada kalian bertiga ni, seorang boleh jawablah. Kenapa agaknya golongan muda, orang-orang muda ni kurang menggayakan tarian-tarian tradisional ataupun tarian-tarian rakyat seperti mana yang kalian bertiga lakukan ni? Firdaus, jawab Firdaus ya? Okey, selalunya mereka mungkin kurang pendedahan daripada teknik asas lah. So secara basicnya kalau Fatah actually daripada Johor. So daripada sekolah lagi dia dah start belajar tarian tradisional seperti zapin.
Sebabnya mungkin golongan sekarang kurang. Tradisional sebab mereka tak ada pendidikan awal dan tak ada cara belajar tu tak ada lah. Kita perlu ada teknik untuk menari lah. Kalian lah jadi frontliners untuk memberikan minat kan, tarik warna Baik, insyaAllah boleh. Tengok video tadi tu yang apa ayam didik tadi tu dah menarik dah. Kami tadi commercial break je buat ayam tu. Starting tu pun dah menarik dah. Baik. Lagu dia pun meriah. Macam mana nak tengok sekali lagi promo lah kalian punya sokmed media sosial. Apa? Kalau akaun kami kah? Ya, betul. Okey, kalau macam saya _Fatah Jalil Fatah Jalil _FJ. Okey. Firdaus? Firdaus? Saya Fidat, FYDAT 92. Okey. Hasbullah. Kalau saya nama lain sikit lah kan. Nama dia ialah Damien HBH. Okey, ambil tempat kalian semua. Okey, ambil tempat ni. Nak menari Sokset. Ambil ni. Cepat. Ambil tempat nak menari tak? Nak menari. Okey. Kita persembahkanlah. Ini tarian dia Embun Sokset. Okey, kita dah pun sampai ke hujung rancangan. Okey, dan besok kita akan bawakan satu topik yang menarik iaitu berkaitan dengan bersama tokoh Madu Rasul. Ya. Jangan lupa untuk saksikan Dimension Eye. Silakan mereka. Silakan, Tarian Sokset.